Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keizinan dan limpah kurnia daripadanya kita sama-sama dipilih oleh Allah untuk berada di rumahnya, untuk sama-sama kita salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita teruskan untuk sama-sama kita memperingati antara satu sama lain. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat, mendapat nikmat, kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Syukur juga kita tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala pilih kita untuk kita berada di rumahnya, dan dengan kita mengisi ruang antara maghrib dan isyak dengan majlis ilmu, dengan majlis zikir, sesungguhnya kita mendapat pelbagai kelebihan. Sesungguhnya kita mendapat pelbagai tawaran daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui taman-taman syurga, maka masuklah kamu, duduklah kamu, ikutilah kamu bersama-sama dengan orang yang berada dalam taman-taman syurga. Maka para sahabat pun rasa pelik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia datangkan dengan perumpamaan taman-taman syurga, sedangkan kita sekarang ini berada di dunia, bukan berada di syurga. Tapi Rasulullah dia datangkan dengan perumpamaan, apabila kamu melalui taman-taman syurga, masuklah kamu, duduklah kamu bersama dengan orang yang berada dalam taman-taman syurga tersebut. Maka sudah menjadi kebiasaan kepada para sahabat, mereka apabila mereka tidak jelas terhadap sesuatu perkara, mereka akan terus tanya Rasulullah. Mereka akan terus tanya, apakah maksud sebenarnya daripada kata-kata, daripada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga ialah majalisul ilm, majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ini sebagaimana yang diumpamakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia adalah sebagai taman-taman syurga. Kita masuk dalam majlis ilmu, lebih-lebih lagi dalam masjid, dalam suasana yang aman, yang tenang, yang sejuk, yang damai, nyaman dan sebagainya. Kalau kita betul-betul memberi perhatian, kalau kita betul-betul datang ke masjid dengan niat yang ikhlas untuk kita salat, untuk kita beribadah, untuk kita tuntut ilmu dan sebagainya, insya-Allah kita akan mendapat ketenangan. InsyaAllah kita mendapat kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi alhamdulillah, yang pertama Allah Ta'ala pilih kita berada dalam taman-taman syurga. Kerana berapa ramai orang, berapa ramai manusia pada hari ini yang sanggup menunggu, yang sanggup berada dalam rumah Allah. Walaupun kalau kita lihat, berada dalam rumah Allah ini tak perlu bayar. Bahkan duduk pun dalam aircon lagi, kapetnya tebal-tebal, setengah-setengah tempat tu, sehingga kalau duduk pun tenggelam papan punggung kita dan sebagainya. Akan tetapi walaupun keadaannya amat tenang, selamat, aman dan sebagainya, akan tetapi
tak ramai daripada manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita salah seorang daripada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sepatutnya perkara yang pertama yang lahir dalam jiwa kita, dalam diri kita, dalam hati kita, rasa penuh kesyukuran kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, berikanlah peluang ini kepada aku sentiasa supaya aku dapat mengisi ilmu dada-dada aku, dan aku dapat melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Itu yang pertama. Kemudian apabila kita berada dalam majlis ilmu, sebagaimana dalam satu hadis yang lain menyebut, sebenarnya apabila kita berada dalam majlis ilmu, kita berada bersama dengan para malaikat. Malaikat akan round, akan cari majlis-majlis ilmu ini. Dia apabila dia jumpa majlis ilmu, mereka akan turun, mereka akan bersama-sama dengan orang yang berada dalam majlis ilmu. Jadi cumanya kita tak nampak saja. Sebenarnya di kanan, kiri, depan, belakang kita ni sebenarnya ada para malaikat yang memenuhi ruang-ruang dalam majlis ilmu. Cuma kita tak nampak saja. Kalau nampak, yang mengantuk pun tak jadi mengantuk. Sebab apa? Sebagaimana Rasulullah SAW, kali pertama dia melihat malaikat Jibril, balik rumah dalam keadaan ketakutan, takut sehingga dia zammiluni dan sebagainya. Cuma kita tak nampak saja. Kalau nampak, yang mengantuk pun tak jadi mengantuk, yang nak tidur tak jadi nak tidur, kalau tidak pun tidur terus. Jadi walau bagaimanapun, sebenarnya kita berada bersama dengan para malaikat. Kerana para malaikat ini memang sudah menjadi tabiat, kebiasaan kepada mereka. Mereka akan cari majlis-majlis, mereka akan duduk di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebagaimana yang Allah Taala sifatkan para malaikat dalam Al-Quran Karim, yaitu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat ini tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan yaf'aluna ma yu'marun, dia buat apa sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Bahkan dia sentiasa tunduk patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuan apa kepada malaikat berada dalam majlis ilmu, bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan orang yang berada dalam majlis ilmu? Tujuannya ialah sebagaimana dinyatakan dalam hadis yang lain, menyebut bahawa malaikat berada dalam majlis ilmu, dalam masa yang sama juga dia memohon keampunan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Orang yang ada dalam majlis ilmu dipohon keampunan oleh para malaikat. Para malaikat tolong minta ampun kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Kalau kita kata kita manusia, kita pohon keampunan kepada Allah, ya Allah ampunkanlah dosaku, ya Allah itu ini dan sebagainya, kadang-kadang permohonan kita mungkin diterima, mungkin ditolak. Oleh kerana kita kadang-kadang kita melakukan maksiat, kadang-kadang kita melakukan ketaatan, kadang-kadang kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang kita lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi para malaikat tidak, sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sudah tentu permohonan mereka diterima, sudah tentu permohonan mereka didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sudah dapat keuntungan, mereka tolong mohon keampunan untuk kita semua. Ditambah lagi, dalam majlis ilmu yang kita ada, waktu yang kita guna di antara maghrib dan isyak, waktu yang kita luangkan ini, waktu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam hadis yang lain menyebut bahawa antara waktu-waktu yang dimustajabkan doa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah antara maghrib dan isyak. Waktu yang kita ada ini pun waktu keemasan, waktu yang terbaik, waktu yang mana Allah Ta'ala akan terima doa-doa daripada hamba-Nya. Jadi oleh kerana itulah, dengan peluang yang ada ini, kalau kita lihat ruang masa di antara maghrib dan isyak lebih kurang antara 45 minit, sejam dan sebagainya. Kalau kita guna betul-betul dalam kehidupan kita, nescaya kita mendapat kebaikan yang begitu banyak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak isi waktu antara maghrib dan isyak dengan kita sama-sama menyati antara satu sama lain, dengan kita menghadiri majlis-majlis ilmu, sudah tentu kita akan guna, kita akan isi,
kita akan penuhkan dengan benda-benda yang lain. Sekurang-kurangnya kadang-kadang paling-paling kurang kalau duduk kat rumah kita akan buka berita. Tengok berita Melayu dah. Tengok petang tadi dah tengok dah. Akhir sekali buka berita Tamil, buka berita Cina pun tak apalah, bunyi yang penting tengok gambar dan sebagainya. Sekurang-kurangnya itu yang berlaku, sebab tak ada perkara yang nak diisi, tak ada perkara yang nak dipenuhi pada waktu tersebut. Jadi rugilah kita kerana dua perkara yang merupakan nikmat yang paling besar yang sering dilupai oleh manusia, iaitu nikmatan mampuhun inda kathirin minan nas, as-sihat wal faragh, iaitu nikmat kesihatan dan nikmat waktu lapang. Kadang-kadang manusia dia lupa nikmat kesihatan yang Allah Ta'ala kurniakan dan nikmat waktu lapang yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana Allah Ta'ala pilih kita untuk kita berada dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala pilih kita untuk kita berada dalam rumahnya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, mudah-mudahan kita mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Jadi insyaAllah, sebagaimana perbincangan saya dengan Imam Babawi, dia cadangkan supaya bincang berkaitan dengan sirah para nabi dan para rasul, ataupun lebih lagi sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kalau kita lihat dalam Islam ini ada tiga perkara utama yang penting, tiga perkara utama yang besar yang perlu kita mengambil ketiga-tiganya, yang perlu kepada kita memahami ketiga-tiganya, iaitulah akidah, syariat dan akhlak. Ataupun dengan erti kata lain, dalam hadis sebagaimana satu ketika Rasulullah didatangi dengan seorang pemuda yang ditanya tentang iman, Islam dan ihsan. Ketiga-tiga perkara ini kalau kita rujuk, kalau kita lihat kepada para nabi dan para rasul, bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nak lihat dari sudut persamaan dan perbezaan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul terhadap ketiga-tiga perkara ini. Yang pertama iaitu berkaitan dengan akidah. Adakah ada di sana persamaan ataupun perbezaan di antara apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul berkaitan dengan akidah? Kalau kita buka Al-Quran, kita rujuk hadis, kita tengok pula kepada sirah-sirah dan sebagainya, kita akan dapati bahawa perkara yang pertama yang berkaitan dengan akidah ini tiada perbezaannya, sama saja. Apa yang dibawa oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, seterusnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sehinggalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkaitan dengan akidah sama saja. Semua mereka menyuruh ke arah mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka Al-Quran, bagaimana Nabi Nuh dia menyuruh kepada kaumnya, "Ani'budullah", sembahlah kamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita buka pula Nabi Musa pun dia suruh yang sama juga, supaya mengesahkan Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, sama ada dengan lembunya, sama ada dengan apa sahaja. Semua itu sama saja di antara mereka para nabi dan para rasul, menyeru supaya mengesahkan Allah, menyeru supaya kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak letak sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Maka pada perkara yang sama, kalau kita rujuk kepada para nabi dan para rasul, kita akan dapati bahawa mereka semua sama sahaja pada perkara akidah. Manakala perkara yang kedua berkaitan dengan syariat, adakah di sana ada perbezaan ataupun persamaan di antara apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul? Maka kalau kita lihat kepada perkara yang kedua ini, kita akan dapati bahawa berlaku perbezaan di antara para nabi dan para rasul. Apa yang dibawa oleh Nabi Nuh dari sudut syariatnya ada perbezaan dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud perbezaannya ialah dari sudut kaifiat, cara melaksanakan sesuatu ibadah tersebut. Contoh yang kita boleh bawa, contohnya solat.
Kalau kita lihat, sebelum difardukan solat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ketika itu kalau kita masyhur dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebelum naik ke langit, ketika itu dia solat terlebih dahulu di Baitul Maqdis, dan solat ketika itu belum difardukan. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah solat. Dia solat dengan cara bagaimana? Sebelum daripada dia menerima kefarduan solat, ketika itu dia solat dengan cara solat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian naik ke langit dan difardukan solat. Apabila Allah Ta'ala fardukan solat, pada permulaannya 50 waktu, kemudian turun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, dia kata kalau 50 ini berat. Dia kata umat aku tak mampu. Dia kata kita memang berat pun, kalau 5 yang kita pada hari ini pun ada setengah orang tu kadang-kadang buat 2 waktu saja. Ada buat maghrib dan isyak. Ada. Kadang-kadang subuh tu entah ke mana. Nak kata gajah pun tak gajah. Kalau kita dengar biasa subuh, gajah, subuh dari nasa dan sebagainya. Ini gajah pun tak ada. Dari nasa pun tak ada, memang tak ada langsung. Yang adanya setiap hari hanya 2 kali sehari, 2 kali 2 solat sehari. Memang 5. Kadang-kadang ada semua tu jamak selalu. Waktu-waktu dia solat Zuhur ni lewat-lewat dekat-dekat dengan asar. Apabila bagi salam solat asar, solat Zuhur, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bilal pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah azan. Asar dia pun bangun terus azan. Walaupun memang dalam waktunya lagi. Walaupun begitu, kalau kita lihat umat Nabi Musa kata umatnya memang tak mampu. Dia kata, kalau kita kata kalau solat macam kita pada hari ini, kalau 50 waktu, kaifiatnya macam sama macam kita pada hari ini. Kita yang 5 ni pun kadang-kadang dah rasa kadang-kadang semua tu rasa berat, rasa beban dan sebagainya. Tapi kalaulah 50 bagaimana? Tapi walaupun begitu, Nabi Musa kata mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurangkan sehinggalah kepada 5 waktu. Jadi dia menunjukkan di sini bahawa memang umat Nabi Musa banyak kefarduan solat, akan tetapi caranya, kaifiatnya berbeza. Begitu juga kalau kita lihat pada zaman Nabi Musa alaihissalam taubat. Kalau Nabi kita sekarang ini, kalau siapa nak bertaubat mesti ada 4 syarat. Kalau kita nak bertaubat mesti ada 4 syarat. Zaman Nabi Musa dahulu bertaubatnya kena bunuh taubat pada zaman tersebut. Tapi zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taubatnya dengan ada 4 perkara, maka insya-Allah taubat seseorang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan kepada kita, dan banyak lagi lah contoh-contoh yang lain yang menunjukkan kepada kita bahawa di sana ada perbezaan di antara para nabi dan para rasul dari sudut pelaksanaan ibadah, pelaksanaan syariat, contohnya solat, contohnya zakat, contohnya puasa dan sebagainya. Manakala perkara yang ketiga, iaitu berkaitan dengan akhlak. Satu, akidah sama, syariat ada perbezaan. Manakala yang ketiga berkaitan dengan akhlak. Adakah ada di sana persamaan ataupun perbezaan di antara apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul? Maka kalau kita lihat kepada perkara yang ketiga ini, kita akan dapati bahawa tiada perbezaan di antara para nabi dan para rasul yang berkaitan dengan akhlak. Yang baik tetap baik selama-lamanya, yang buruk tetap buruk selama-lamanya. Contohnya bagaimana? Kalau kita lihat bagaimana pembunuhan yang berlaku pada zaman Nabi Adam alaihissalam di antara Qabil dan Habil. Dari sudut akhlak ketika itu mengatakan bahawa pembunuhan itu keji, pembunuhan itu jahat, pembunuhan itu tak baik, tak elok dan sebagainya. Kalau kita naik lagi, bagaimana liwat, gay yang berlaku pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Ketika itu dari sudut akhlak memandang perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji, perbuatan yang hina, perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada zaman kita pun sama sahaja. Ia termasuk dalam akhlak yang tidak baik, yang tidak elok. Begitu juga kalau kita lihat mencuri yang berlaku pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam.
Sebagaimana Bunyamin dituduh mencuri dengan sebab kalau kita baca dalam surah Yusuf itu panjang ceritanya, dan pada zaman tersebut juga memandang bahawa mencuri itu adalah satu perbuatan yang akhlaknya, di sudut akhlaknya tidak baik, tidak elok dan sebagainya. Sehinggalah pada zaman kita pun sama saja. Jadi itu tiga perkara utama teras yang ada dalam Islam: akidah, akhlak, syariat. Kita akan dapati bahawa dua perkara sama sahaja. Dari sudut akidah, dari sudut akhlak sama sahaja. Apa yang dibawa dari sudut akidah, supaya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, sama sahaja dengan apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Begitu juga dari sudut akhlak, apa yang baik tetap baik selama-lamanya, apa yang buruk tetap buruk selama-lamanya. Maka oleh kerana itulah tiada perbezaannya di antara apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Manakala bagi perkara yang berkaitan dengan syariat, dia ada perbezaan dari sudut pelaksanaannya. Cara pelaksanaan solat pada zaman Nabi Muhammad kepada kaum Nabi Muhammad berbeza dengan kaum-kaum yang sebelumnya. Begitu juga zakat, begitu juga puasa dan sebagainya. Jadi inilah menunjukkan bahawa Islam itu indah, Islam itu perlu kita kaji, perlu kita fahami, perlu kita hayati dengan sepenuh-penuhnya. Lebih-lebih lagi lah kalau kita kaji sirah, lebih-lebih lagi lah kalau kita kaji tentang perjalanan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah diutuskan, bagaimana Rasulullah menggunakan dakwahnya, bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwah, bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang Islam, bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang bukan Islam, bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang fakir, bagaimana Allah Ta'ala juga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang kaya dan sebagainya. Semuanya akan dibincangkan dalam kita membincangkan berkaitan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana kepentingan kita belajar sirah ini bukan hanya kita nak mengetahui peristiwa-peristiwa yang berlaku sahaja, tarikh-tarikh yang berlaku, bila keperangan Badar, bila bermulanya kefarduan puasa, bila bermulanya kefarduan solat, bila itu, bila ini dan sebagainya. Bukan itu sahaja yang kita nak tahu, sekadar tarikh saja, tahun berapa orang yang menyertai dan sebagainya. Bahkan kita nak ambil pengajaran daripadanya. Apakah yang sepatutnya kita lakukan? Apakah yang faedah yang boleh kita teladani, yang boleh kita ambil untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita pada hari ini, supaya kehidupan kita ini berlandaskan dengan apa yang telah disampaikan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itulah perbincangan kita berkaitan dengan sirah ini lebih utama ialah kita nak mencari faedah, kita nak mencari apakah yang sepatutnya kita lakukan, kita ambil, kita amalkan dalam kehidupan kita seharian. Kerana kalau kita lihat memang banyak kelebihan-kelebihan, kepentingan-kepentingan, faedah yang kita perolehi daripada kita mempelajari sirah. Dengan itu kita mendapat pelbagai kelebihan. Antara kelebihan-kelebihan, kepentingan yang akan kita perolehi daripada kita mempelajari sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ialah kita memahami syakhsiat individu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah sebenarnya utusan Allah yang diberi nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan itu kita akan lebih faham lagi, kita akan lebih mendalami lagi bagaimana Rasulullah dalam dia menyampaikan dakwah, bagaimana dia berhadapan sehingga dia dilontarkan dengan batu, sehingga dilontarkan dengan kata-kata kesat, kata-kata keji dan sebagainya, sehingga dia dikepung, dia dihalau, semua itu berlaku kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun begitu, dia tetap menyampaikan Islam kepada kita, dia tetap menyampaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita nak jadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan dalam kehidupan kita. Ini yang penting kepada kita pada hari ini. Kerana pada hari ini ramai di kalangan kita yang kadang-kadang menjadikan contoh ikutan ini, kadang-kadang pemain bola, kadang-kadang artis. Sebab saya kalau tanya student
saya mengajar saya tanya, cuba senaraikan 20 orang nama ulama. Oh, dia kata, Ustaz, 20 tu ramai. 20 tu ramai. Tak apalah, tukar. Sila senaraikan 30 tambah. 30 nama pemain bola. Oh, 30 je, 50 lah. Itu sikit dia kata 30. Jadi sekarang ini kalau kita lihat bagaimana kalau kita suruh senaraikan para ulama, kadang-kadang kalau 20 orang tu pun tak mampu. Tapi kalau suruh senaraikan 30 pemain bola, 30 artis, 30 dan sebagainya, kadang-kadang oh sikit tu dia kata, ramalan saya ingat memang semua dan sebagainya. Bahkan baru-baru ni saya masuk ke kampung orang asli sendiri pun, pergi kampung orang asli ni kita tengok memang nak masuk ke dalam tu memang jauh, sukar, terpaksa melalui jalan, tak boleh naik kereta biasa, terpaksa naik ke dalam sejam daripada jalan luar ke dalam. Masuk-masuk, ingatkan orang asli ni mungkin dia tak tahu tentang bola, tak tahu tentang artis dan sebagainya. Masuk-masuk, tengok-tengok rambut orang asli tu boleh katakan 60%. Orang muda mereka macam Balatoli. Macam Balatoli ni pendek sini semua, ada yang ni macam Trojet dan sebagainya. Tengok, oh, ada yang merah dan sebagainya. Tengok, oh, rupa-rupanya dia lebih kenal mereka lagi. Kenapa? Kerana di rumah mereka TV ada, semua ada dan sebagainya. Maka oleh kerana itulah, apa yang mereka terima setiap hari lebih menjurus kepada kehidupan mereka semata-mata, tapi tidak menjurus ke arah akhirat mereka, ke arah agama mereka yang boleh mendidik akhlak mereka, boleh mendidik syariat, ibadat mereka dan sebagainya, akidah mereka ke arah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah, dengan kita belajar sirah dan sebagainya, lebih lagi lah kita faham, lebih lagi lah kita dapat menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan, sebagaimana Allah Taala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Memang kalau kita baca buku Syama'il Muhammadiyah yang menceritakan tentang semua berkaitan dengan akhlak Rasulullah, berkaitan dengan rupa paras Rasulullah, cara berjalan Rasulullah, cara makan Rasulullah, cara Rasulullah bercakap, cara Rasulullah tidur, itu ini dan sebagainya, semuanya diceritakan. Kalau kita baca, nescaya kita akan lebih mengenali Rasulullah, dan kita juga akan sentiasa mencontohi, kita juga akan sentiasa menjadikan Rasulullah sebagai tauladan ikutan dalam kehidupan kita. Tak kira di mana sahaja kita berada, semasa kita senang, semasa kita susah dan sebagainya, kita tetap menjadikan Rasulullah sebagai ikutan kepada kita semua. Begitu juga dengan kita mempelajari sirah, kita akan lebih memahami isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Karena kadang-kadang kita baca Al-Quran, dia ada kisahnya, ada ceritanya, sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah, ataupun berlaku pada zaman para nabi sebelum daripadanya, ataupun yang berlaku kepada masyarakat-masyarakat yang pelbagai. Maka apabila kita mempelajari sirah, kita mempelajari perjalanan riwayat hidup junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan lebih memahami tentang Al-Quran Karim, kita akan lebih mengenali, kita akan lebih mengetahui tujuan Al-Quran Al-Karim. Begitu juga dengan kita mempelajari sirah juga, kita akan menambahkan saqafah, kita akan menambahkan maklumat kita dengan maklumat yang betul. Kerana pada hari ini banyak, kalau kita rujuk kepada apa yang dilakukan oleh golongan orientalis barat, golongan-golongan pengkaji barat, mereka ada di antara mereka yang mereka bina satu puak, satu grup, satu kumpulan untuk kaji. Bahkan kalau kita lihat, kajian mereka itu lebih detail, lebih halus, lebih terperinci lagi daripada kita, sehingga dia boleh hafal Al-Quran, boleh hafal hadis, boleh hafal itu. Bahkan kadang-kadang hafalan mereka itu lebih baik daripada kita. Tapi tujuan mereka belajar, tujuan mereka kaji bukan untuk menjadikan Islam sebagai agama, akan tetapi tujuan mereka adalah mencari di manakah tempat yang boleh mereka kritik, di manakah tempat yang boleh mereka menghina, mengeji, di manakah tempat mereka boleh melemahkan agama Islam dan umatnya. Sebab itulah banyak tuduh-tuduhan yang mereka tuduh Rasulullah itu, tuduh ini dan sebagainya, dan itu berlaku. Dan dengan itu juga kalau kita belajar sirah, insya-Allah kita dapat tentang perkara tersebut di sepanjang
pengkajian berkaitan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga kita akan dapati bagaimana cara kita nak tarbiyah, bagaimana cara kita nak belajar dan sebagainya, semuanya juga ditunjukkan dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi kalau kita nak tengok kepada kelebihan yang kita perolehi daripada kita mempelajari sirah, ialah kita akan mengetahui sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Sebab setiap ayat Al-Quran ada sebab turunnya. Begitu juga hadis, kita akan mengetahui juga sebab urun al-hadis. Dan kita baca banyaklah, contohnya kalau kita baca surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau kita baca pula, kita tengok dalam sirah, memang ada sebab apakah, kenapakah diturunkan surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Begitu juga kalau kita lihat berkaitan dengan hadis-hadis yang pelbagai, kita akan dapati juga dengan kita mengkaji sirah, kita akan dapati kenapakah hadis ini keluar, kenapakah hadis ini ada dan sebagainya. Semua itu dapat kita perolehi dengan kita mengkaji berkaitan dengan sirah. Begitu juga yang lebih-lebih lagi juga, sirah juga sangat-sangat penting kepada para da'i. Memang kalau kita belajar dalam ilmu dakwah, dalam ilmu dakwah ini, antara perkara ataupun usul sebagai masadir, sumber rujukan kepada ilmu dakwah adalah sirah para nabi dan para rasul. Sirah para nabi merupakan usul ataupun merupakan sumber kepada ilmu dakwah. Siapa yang nak berdakwah, siapa yang nak menjadikan dirinya sebagai seorang da'i yang betul-betul da'i, sebagaimana menjadikan Rasulullah sebagai contoh, maka dia kena kaji, maka dia kena belajar berkaitan dengan sirah. Begitu juga kalau kita lihat, kita akan dapati juga bagaimana jalan untuk kita melalui kejayaan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita akan dapati juga dengan kita belajar sirah. Kalau kita lihat bagaimana yang berlaku kepada Bilal, bagaimana berlaku kepada para sahabat dan sebagainya, dalam mereka nak melalui jalan-jalan kejayaan, jalan-jalan kebenaran dan sebagainya, mereka melalui liku-liku hidup dan sebagainya. Jadi dengan kita belajar sirah jugalah kita akan mendapati yang manakah yang sepatutnya kita lalui dalam kehidupan kita, yang manakah yang sepatutnya kita menjadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita seharian. Begitu juga kalau kita lihat, dengan kita belajar sirah juga, dia boleh memberikan ketenangan kepada kita, boleh memberikan kepada kita sebagaimana kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra dan Mi'raj juga, sebagaimana tahun tersebut digelarkan sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan ketika itu Rasulullah sedih kerana dengan kematian Siti Khadijah dan sebagainya. Begitu juga bagaimana penolakan kaum musyrikin terhadap dakwah Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah sedih. Akan tetapi apabila Rasulullah diangkat ke langit, Rasulullah bertemu dengan para nabi dan para rasul. Nabi ni kata, oh, apa yang kamu timpa itu biasa, kerana umat-umat sebelum ni ada lagi yang lebih teruk. Dia kata ada yang digergaji kepalanya, ada yang dibunuh, ada yang itu ini dan sebagainya. Rupanya kalau kita belajar sirah, kalau kita belajar ini, maka dia boleh memberi ketenangan. Kadang-kadang kita rasa apa yang kita timpa dengan kita jadikan Islam sebagai agama, kita rasa kita tidak mendapat kebaikan, kita tidak mendapat itu ini dan sebagainya. Tapi kalau kita kaji sirah, kita akan rasa, oh, apa yang kita ada pada hari ini dah baik dengan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat dahulu, ada di antara mereka tak makan 3 hari, tak makan 1 minggu. Bagaimana para sahabat semasa dikepung, hanya yang mereka makan ialah daun-daun kayu. Kita kalau kita kata susah-susah kita pun yang berlaku sekarang ini, tak makan juga daun-daun kayu. Tapi para sahabat ini semasa mereka dikepung dan sebagainya, mereka makan daun kayu, mereka itu dan sebagainya. Mereka tak makan berapa hari, mereka itu dan sebagainya. Jadi kalau kita kaji, kita akan rasa lebih tenang. Umumnya kita sekarang ini kita rasa berat, kita rasa kita ditimpa itu, ditimpa ini dan sebagainya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan apa yang telah berlaku kepada para nabi, para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, kita akan rasa yang menimpa kita pada hari ini hanyalah sedikit sahaja. Dia dapat memberi ketenangan, memberi keamanan.
keselesaan kepada kita. Begitu juga dengan kita mengkaji tentang sirah juga, kita akan mengetahui tentang hukum fiqh, tentang berkaitan dengan bagaimana perjalanan kehidupan kita yang sepatutnya. Begitu juga kita akan mengetahui tentang bagaimana kita nak letak hala tuju kehidupan kita dalam seharian ini. Itu memang banyak. Kalau kita kaji, kita buka lagi daripada buku-buku lain, daripada kalangan para ulama dan sebagainya, maka mereka menyebut bahawa begitu banyak kelebihan, begitu banyak faedah yang kita perolehi daripada kita mempelajari sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih utama juga kita mengharap supaya kita mendapat syafaat baginda di akhirat kelak, kita dapat kebaikan-kebaikan, kita dapat menjadi umat Nabi Muhammad yang terbaik. Jadi yang seterusnya, apakah tujuan ataupun hadaf kita belajar sirah dan sebagainya? Jadi saya cuba lihat daripada kalangan para ulama kita dan sebagainya, boleh kita bahagikan tujuan, ataupun saya lebih cenderung kepada pembahagian ulama kita terhadap tujuan kita mempelajari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama, kita nak membentuk peribadi muslim. Yang kedua, kita nak membina keluarga bahagia. Yang ketiga, kita nak membentuk masyarakat yang harmoni. Dan yang keempat ialah kita nak membina sebuah negara yang aman dan damai. Itu yang kita akan perolehi, akan kita dapati daripada kita mengkaji, kita mencari dan kita mendalami sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat yang pertama, bagaimana dengan kita belajar sirah kita dapat membina peribadi yang unggul, peribadi yang mantap. Dan bagaimana kita boleh bina peribadi yang mantap, peribadi yang unggul. Sebagaimana kalau kita nak bina peribadi yang unggul, yang pertama akidah yang mantap, yang kedua syariat yang sempurna, yang ketiga akhlak yang terpuji. Barulah kita dapat membina peribadi yang unggul, peribadi yang baik. Yang pertama, akidah yang mantap. Kalau kita nak cakap sekarang ni macam-macam, kata kita mesti ahli sunnah wal jamaah dan sebagainya. Kadang-kadang kalau tanya kita lah, kita ni daripada kecil lagi beriman dan sebagainya, kalau tanya kita apakah itu ahli sunnah wal jamaah, nak jawab susah. Kata ahli sunnah wal jamaah itu ahli sunnah wal jamaah. Kata apakah itu ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah, susah juga nak jawab. Kita berkata soalan tu susah sebab soalan tu terlalu luas, terlalu umum, cuba kecilkan sikit. Jadi tanya lagi. Sedangkan kalau kita lihat, kita daripada kecil lagi, daripada kita membesar dan sebagainya, di bawah akidah ahli sunnah wal jamaah. Sedangkan kalau tanya kita apakah itu ahli sunnah wal jamaah, kadang-kadang kita nak jawab pun rasa sukar, kadang-kadang kita nak jawab pun rasa ragu-ragu dan sebagainya. Sejauh manakah keimanan yang kita bina, akidah yang kita bina, untuk kita menjadikan peribadi kita peribadi yang unggul. Kerana dalam kita lihat berkaitan dengan akidah ini, bagaimana para nabi dan para rasul, bagaimana kalau lihat para sahabat. Kalau kita lihat dahulu bagaimana cara Rasulullah mengajar para sahabat beliau untuk memahami, untuk yakin tentang akidah Islam. Kalau kita lihat bagaimana yang berlaku kepada Bilal, hanya memadai dengan qul huwallahu ahad, dia yakin, dia mantap, dia teguh, sehingga dia letakkan batu di atas punggungnya itu dan sebagainya, dia tetap ahad, ahad, ahad dan sebagainya. Walaupun kita kata kita belajar pada ini macam-macam teknik belajar akidah, dengan cara itu, dengan cara ini dan sebagainya, dengan cara yang pelbagai yang kita belajar pada ini, kadang-kadang ia belum mampu lagi mendidik ataupun belum mampu lagi membentuk akidah yang mantap, akidah yang unggul. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat syariat yang sempurna, bagaimana kita nak membentuk peribadi yang mana syariat yang sempurna. Kalau kita lihat pada hari ini ramai orang yang buat sesuatu perkara, mereka kadang-kadang tak memandang tentang syariat. Dia buat, kadang-kadang dia tak lihat tentang halal dan haram. Dia buat sesuatu perkara, kadang-kadang dia tak lihat adakah ini dibenarkan dalam Islam ataupun tidak. Sebab itulah kita dalam kita nak buat sesuatu perkara, kita mesti kena tahu apa yang kita buat, adakah dibenarkan oleh syarak ataupun tidak. Kadang-kadang kalau kita tengok ada setengah orang tu dia pergi solat
Solat alhamdulillah, solat dan sebagainya. Tengok-tengok pakai baju, kalau sekarang ini baju jersey yang daripada luar negara, yang kadang-kadang tulisnya tersebut depan Allah, kemudian di lambang tu pula ada lambang salib. Naik solat Allahu Akbar, angkat takbir. Kalau kita tengok itu kan dia solat ni. Kalau tengok pada baju tu dengan tulisan belakang lagi tulisan itu, tengok pada lambang dan sebagainya, dia nak semua Allah kan semua. Siapa sebenarnya? Allah pun betul ke tak ni? Jadi imam pun Allahu Akbar, makmum amin amin dan sebagainya. Sedangkan dari sudut syariatnya, adakah dia sempurna betul-betul? Adakah dia betul-betul mengabdikan Allah ataupun tidak? Dan kalau kita lihat pada ini pun ramai daripada remaja-remaja kita, ramai daripada kalangan muda-mudi kita dan sebagainya, dari sudut pakaian tidak menepati syariat dan sebagainya. Kalau pemuda-pemuda kita ramai yang pakai rantai, pakai gelang dan sebagainya, menyerupai wanita, dan juga di kalangan wanita yang menyerupai lelaki dan sebagainya. Adakah mereka tahu tentang larangan Allah? Bagaimana kalau Allah SWT perintahkan kepada kita semua dari sudut syariat? Begitu juga yang kedua, yang ketiga, dari sudut akhlak. Bagaimana kalau kita lihat dari sudut akhlaknya, kita dengan akhlak Islam dan sebagainya. Kadang-kadang pada hari ini akhlak Islam itu dijauhkan. Yang mereka sanjung ialah akhlak daripada barat dan sebagainya. Sehingga kalau rambut pun, kalau kita tengok sekarang ini rambut, kalau dahulu musim rambut yang pacak dan sebagainya. Kalau nak solat pun kadang-kadang kopiah letak tinggi gini ya. Kenapa? Kalau tekan sikit rosak rambut. Nak solat dan sebagainya rosak rambut. Kalau ambil wudu pun sapu gini ya. Tiga. Sebab kalau buat begini nanti rosak rambut dan sebagainya. Sehingga sampai kepada tahap sedemikian. Ada yang pakai, kalau kita kata make up ke apa dan sebagainya, kadang-kadang pada kerana nak jaga make up yang ada itu, sehingga sanggup meninggalkan solat dan sebagainya. Dari sudut akhlak, pergaulan dan sebagainya, memang agak-agak menyedihkan kita. Jadi bagaimanakah kejayaan kita? Bagaimanakah sepatutnya kita nak bina peribadi yang mantap dengan kita bina akidah yang sempurna, syariat kita bina akidah yang mantap, syariat yang sempurna, akhlak yang terpuji. Maka dengan kita belajar sirah inilah kita akan dapati bagaimana Rasulullah dia bina peribadi para sahabat, bagaimana dia bina kefahaman akidah para sahabat, bagaimana dia bina kefahaman syariat para sahabat, bagaimana dia membina akhlak para sahabat. Daripada individunya sudah mantap, kemudian daripada hasil daripada itu, maka dia dapat membina keluarga yang mantap, dia dapat membina masyarakat yang sempurna. Kemudian apabila kita dah sempurna, kita dah bina peribadi yang mantap, kita dah bina peribadi yang unggul, maka adakah sudah memadai? Kalau kita kata kita dah baik, alhamdulillah, kita dari sudut akidah yang sempurna, dari sudut syariatnya alhamdulillah, dari sudut akhlaknya alhamdulillah. Adakah kita dah sempurna? Belum sempurna lagi. Kalau kita anggap bahawa kita seorang sahaja, kita rasa kita dah sempurna, belum lagi. Tanpa kalau kita lihat, kerana kita manusia ni, kita tak akan terlepas. Kalau kita dah dewasa, kita akan berkahwin. Apabila berkahwin, maka di situ permulaan hidup kita akan berubah. Daripada situ jugalah perlu kepada kita, tak memadai kita hanya membina peribadi kita sahaja yang mantap, bahkan kita kena terus kepada peringkat yang seterusnya. Kita juga mesti kena bina keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia ni bagaimana? Sebab harian Metro, kalau tak silap saya 6 tahun lepas, dah lama, dia buat satu perumpamaan, dia buat satu tajuk, ramai ibu bapa yang pandai menternak anak. Saya tengok, kalau kita tengok kasar bahasa ni tak sesuai dengan manusia, menggunakan istilah menternak anak, tak sesuai. Tapi kalau kita lihat dari sudut kebenarannya, memang ada. Kalau kita lihat pada hari ini bagaimana dari sudut madiyah, daripada sudut zahiriyah, memang ibu bapa beri kadang-kadang kalau di sekolah sekarang ini pun cikgu pun rasa malu. Anak murid guna telefon yang canggih, cikgu guna telefon yang biasa-biasa. Anak murid kadang-kadang pergi sekolah bawa kereta, bawa itu dan sebagainya, cikgu bawa motor je dan sebagainya. Memang kalau kita lihat dari sudut zahirnya, makanan, pakaian itu semua diberikan secara sempurna. Akan tetapi ramai di kalangan ibu bapa yang lupa tentang agama kepada anak-anak mereka. Kadang-kadang lupa nak ajar tentang solat,
nak ajar tentang bacaan Al-Quran dan sebagainya, kadang-kadang mereka lupa. Memang kalau kita tengok tajuk itu memang sangat-sangat sensitif, sangat-sangat tidak sesuai, tapi dengan realiti yang berlaku memang itulah. Ramai di kalangan, kalau baru ni kita tengok yang dapat UPSR tu dapat hadiah kereta, baru dapat keputusan sebenar dalam UPSR, dapat hadiah kereta itu, dapat hadiah kereta ini dan sebagainya. Macam-macam yang kita dengar. Akan tapi berapakah ibu apa yang sanggup anaknya khatam Al-Quran, hadiah kereta? Tak dengar lagi, susah tak? Kalau yang dapat keputusan cemerlang dalam UPSR, SPM dan sebagainya memang ada. Tapi berapakah ibu apa yang apabila anaknya pandai salat, beri hadiah itu, beri hadiah ini dan sebagainya? Tak ada. Sebab apa? Sebab mereka menganggap bahawa perkara berkaitan dengan agama ini mereka tak ambil berat, sehingga mereka lupakan kepada agama. Jadi oleh kerana itulah kepentingan juga dalam kita belajar sirah ini juga ialah kita nak lihat sejauh manakah para nabi dan para rasul, sejauh manakah jurubesar Nabi kita Muhammad SAW, dia membina keluarga yang bahagia, membina keluarga yang elok. Sebagaimana kalau kita lihat Islam ini dalam bersungguh-sungguhnya nak memberi penekanan supaya kita membina keluarga yang bahagia. Dia beri penekanan, kalau nak pilih calon, dia sebut dah, kalau nak pilih kalau siapa yang nak mengahwini seorang wanita, maka kahwinlah mereka yang cantik, kaya, keturunan yang baik dan agama. Tapi pilihlah yang ada agama. Kerana apa? Kerana kalau pilih yang ada agama, kamu akan selamat dunia dan akhirat. Ada semua orang kata, oh dia kata Ustaz, kalau pilih, dia kata kena pilih yang cantik dulu. Sebab cantik ni tak boleh upah. Akhlak dia kata boleh upah, kita didik, kita tarbiyah, kita buat itu dan sebagainya. Kalau dia tak elok, tak baik, kita boleh upah. Tapi cantik dia kata tak boleh upah. Tapi dunia pada hari ni macam-macam dah. Kita dah ada 3 dalam 1, 4 dalam 1 dah. Kadang-kadang 18 dalam 1. Tongkat hari ada tongkat ini, tongkat itu dan sebagainya. Ada macam-macam. Akar kayu 18 dalam 1. Letaknya sikit je, tapi tulis itu kehebatannya ini dan sebagainya. Apa mudahan itu, mudahan ini dan berbagai lagi. Cuma yang Islam ketengahkan kepada kita ialah pilih mereka yang ada agama, kita akan selamat. Itu ciri-ciri kepada wanita. Kalau nak pilih wanita, tengok ada 4 kriteria. Yang pertama kecantikan, kaya, ada duit. Yang ketiga keturunan. Yang keempat agama. Bagaimana pula bagi seorang wanita nak pilih lelaki? Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita belajar, apabila disebut lelaki, termasuk dalamnya wanita. Kalau sebut wanita, tak termasuk dalamnya lelaki. Oh kan, kalau tanya pada sujudnya, bagaimana kita nak bina, nak pilih calon? Dia kata sama saja yang 4 tu. Tak ada. Kalau kita rujuk kepada hadis, kita rujuk kepada hadis yang berbagai, menyebut idza ja'akum man tardawna dinah. Kalau bagi lelaki, kebanyakan hadis menyebut bahawa cara kita nak pilih ialah kalau seorang itu agamanya baik, akhlaknya baik, maka pilihlah mereka sebagai calon, pilihlah mereka sebagai suami. Yang sebutnya adalah agama dan akhlak. Nak menceritakan kepada kita bahawa pentingnya agama dan akhlak. Kenapa? Kerana kalaulah kita kata tiba-tiba si isteri nak tegur suami, si isteri kata apa yang abang buat ni sah. Nak kata salah, sah tu dia dah buka mata luas. Sal, nak masuk dia pun angkat tangan. Jangan ada. Jadi bagaimana nak tegur suaminya? Jangan nak tegur sikit, angkat tangan. Itu bawa angkat tangan, tak angkat kaki lagi, tak angkat itu dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sebab itulah kalau pilih ketua keluarga itu yang baik, ketua keluarga itu yang ada agama, insya-Allah dia boleh membimbing keluarganya ke arah yang diridai. Maka dengan itu kita dapat membina keluarga bahagia. Adakah dah cukup? Kita dah bina peribadi kita yang mantap, kemudian kita bina keluarga yang bahagia. Adakah dah cukup? Dah sempurna? Belum cukup lagi. Sebab apa? Sebab kita, kehidupan kita ni, kita tak akan duduk dalam rumah 24 jam. Kita akan keluar ke situ, kita akan keluar ke sini dan sebagainya. Maka tak dapat tidak juga. Apabila kita dah bina peribadi yang mantap,
kita kena bina keluarga yang bahagia. Apabila kita dah bina keluarga yang bahagia, jangan kita lupa kita mesti juga bina masyarakat yang harmoni. Masyarakat yang harmoni, kalau kita duduk dalam masyarakat, contohnya kalau kita berada dalam masjid ni, tengok sebelah kanan, tengok sebelah kiri, semuanya tenang, aman. Tengok sahabat kita sebelah kanan pakai kopiah, pakai baju, pakai itu dan sebagainya. Tengok pula sebelah belakang, alhamdulillah. Tengok sebelah depan pun, alhamdulillah. Tengok dinding masjid pun, alhamdulillah, warna cantik, warna ini dan sebagainya. Tapi kalau kita keluar saja, keluar daripada pagar masjid, pergi ke pasar, pergi ke mana, di situ dah mencabar kita. Kadang-kadang yang pakai kopiah ni boleh pecah kopiah, boleh tercabut, boleh belayar kopiah. Sebab apa? Kadang-kadang di situ kita mencabar. Karena masyarakat, kalau masyarakat kita rosak, bagaimana kita nak jadi elok? Kita keluar pun kita akan terkesan. Sebab tu ada semua tu dia zikir selalu. Keluar daripada rumah zikir, alhamdulillah, alhamdulillah. Kata zikir apa ni alhamdulillah? Bukan zikir tu kadang tengok sebelah kanan, alhamdulillah, alhamdulillah tahu. Sebab dia kata pandangan pertama dimaafkan. Dalam Islam ada suatu ula, pandangan pertama dimaafkan. Dia pun tengok lama. Dia kata ini baru pandangan pertama, belum berkelip lagi. Sedangkan Islam kata pandangan pertama sekali pandang. Jangan lama tak berkelip, itu pandangan pertama. Tidak. Jadi sebab itulah kalau kita mampu bina keluarga kita, tapi kalau masyarakat kita tidak sempurna, kita juga akan ikut sama. Kita akan keluar, kita akan bergaul dengan mereka, kita akan itu dan sebagainya. Tak dapat tidak juga. Mesti kita kena bina masyarakat yang harmoni, masyarakat yang sempurna. Sebagaimana Rasulullah telah bina masyarakat dengan mendirikan masjid, dengan dia mempersaudarakan di antara Aus dan Khazraj, di antara Muhajirin dan Ansar dan sebagainya. Semua itu langkah-langkah untuk membina masyarakat yang rukun, membina masyarakat yang sempurna. Kemudian adakah dah sempurna dengan kita bina peribadi yang mantap, kita dah bina keluarga yang bahagia, kita dah bina masyarakat yang harmoni? Adakah sempurna? Belum sempurna lagi. Kita juga kena bina satu lagi, iaitulah kita bina negara Islam ataupun dengan negara yang aman, negara yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana contoh yang mudah yang kita boleh sebut, bagaimana dalam sebuah keluarga. Kalau kita dalam sebuah keluarga, kita ada 5 orang adik-beradik. 5 orang adik-beradik ni kadang-kadang perangainya berbeza. Anak pertama begini, anak kedua begitu, anak ketiga begini dan sebagainya. Kadang-kadang kalau kita suruh sesuatu perintah, kita perintah kepada anak kita pergi solat. Ada setengah daripada anak ni yang taat, dia terus pergi solat. Kita bagi tahu hanya pergi solat. Ada masa waktu, jom solat, dia terus solat. Ada setengah daripada anak-anak ini, kadang-kadang dah masa waktu, kita kata dah masa waktu, jom pergi solat, tak pergi lagi. Dia kata kalau tak pergi, ayah akan makan. Dia pun baru bangun pergi ambil wudu, solat dan sebagainya. Ada setengah daripada anak-anak ni, kalau kita bagi tahu jom solat, pergi solat, tak bergerak lagi. Kalau kita bagi amaran kepada mereka pun, kalau kamu tak solat, ayah akan rotan. Tak dengar lagi, ayah pun pergi ambil rotan, bagi sebiji, barulah bergerak. Jadi begitu, kalau kita lihat, itu baru sebuah keluarga yang kecil, yang ada 7 orang anggota, ada 10 orang anggota dan sebagainya. Perangai mereka sudah pelbagai. Ada yang hanya kita sebut yang mudah, kita hanya perintah sahaja, dah boleh taat. Ada setengah tu kena perintah dan kena beri ancaman. Kalau tak buat, kena itu, kena ini, baru dia ikut. Ada setengah daripada mereka kena buat tindakan. Kalau perintah saja tak cukup lagi, beri ancaman pun kalau tak buat, kena itu, kena ini, tak cukup lagi, kenakan tindakan, barulah mereka akan taat. Maka begitu juga dalam sebuah negara dan sebuah masyarakat yang besar, lagi-lagilah mereka sangat-sangat memerlukan kepada panduan daripada Al-Quran dan As-Sunnah, panduan daripada apa yang telah dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Jadi semua itu akan kita dapati dengan kita mempelajari sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang banyak faedah yang akan kita perolehi, memang banyak kebaikan, memang banyak yang kita akan dapat hasil dengan kita mempelajari sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting sekali ialah kita nak menjadikan Rasulullah sebagai ikutan, sebagai panduan dalam kita kehidupan kita seharian, bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya. Dan itu jugalah yang kita nak
jadikan, yang kita nak amalkan dalam kehidupan kita seharian. Jadi mudah-mudahan kalau di minggu insyaAllah kita akan bincang berkaitan dengan sirah, dan juga kita akan bincang tentang faedah-faedah ataupun apakah yang kita boleh ambil daripada apa yang berlaku kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW untuk kita praktikkan, untuk kita laksanakan dalam kehidupan seharian kita. InsyaAllah dengan itu kita akan dipandu dengan panduan wahyu, kita akan dipandu dengan kebaikan, keselamatan untuk dunia dan akhirat kita. Dan akhirnya kita mohon dengan pembelajaran kita juga, kita dapat bersama dengan para Nabi dan para Rasul, kita dapat bersama dengan mereka, kerana mereka yang bersama dengan para Nabi, para Rasul, para ulama dan sebagainya, insyaAllah mereka akan selamat dunia dan akhirat. Kerana Nabi telah sebut al-ulama warasatul anbiya, ulama merupakan pewaris para Nabi. Jadi mudah-mudahan dengan kita ikut junjungan besar kita Muhammad SAW, juga kita akan dapat kebaikan, kita akan dapat keselamatan dunia dan akhirat. Jadi rasanya sekadar itulah untuk malam ini sebagai permulaan, sebagai mukadimah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita bincang bersama diberkati dan dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita juga diberi kefahaman, mudah-mudahan juga kita diberi ruang waktu yang cukup untuk sama-sama kita mengkaji tentang junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah SWT. Jadi sekadar itu untuk malam ini. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi